batu rekod, batu rakaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 contoh fail PDF lah yang saya baca sikit-sikit. Sebab saya tengok kalau saya ambil semua bahasa yang saya nak tunjukkan nanti dalam awak punya pelajaran, saya rasa lambat kita nak habis. Okay, macam ni. So untuk bab 2 ni, kebanyakannya tak ada ayat-ayat panjang macam ni kalau awak tengok. Okay, dia cerita start daripada mula sampai habis untuk satu-satu persamaan. Okay, saya close yang ni. Okay, ini adalah untuk exercise lah. So yang ni tak payah salin, tengok je apa yang saya nak beritahu. Okay, latihan. So latihan ni ada kebanyakannya dia menggunakan unit yang bercampur-campur. Ada unit SI, ada unit Imperial. Okay, ini dan ini SI, ini bukan SI, ini bukan SI. Okay, alright. So ini pun sama juga, ada buku-buku yang saya gunakan untuk menentukan konten kuliah pada masa saya buat nota ni lah. Okay, kita akan jumpa benda-benda yang ini sama macam yang awak akan jumpa nanti dalam nota saya. Okay, sampailah ke habis. Okay, saya close yang ni pun saya dah close. Ini contoh latihan lah. Okay, ini pun sama juga. Yang ni yang mungkin elok sikit sebab ayat dia pendek-pendek. Okay, ayat dia pendek-pendek, tapi walaupun ayat dia pendek-pendek, banyak benda kena tahu dulu sebelum kita buat pemahaman untuk topik 2. Okay, ada gambar sebab nota ni dia download daripada internet. Saya tak ingat tahun bila ni. Adalah benda-benda macam ni, iklan. Okay, ada example pun semua, tak perlu. Okay. Alright, buku pun ada, tapi buku tu kebanyakannya saya ambil daripada buku, nanti saya akan tunjukkan. Ini pun sama jugalah. Okay, fluid static, hydrostatic pressure, benda-benda ni. Last kali kita akan jumpa rumus ni. Okay, manometer, apa benda. Untuk pelajaran kita hari ni. Okay, daripada nota PDF, bahasa Inggeris lah. Kebanyakan untuk nota yang saya gunakan untuk hidrolik, saya ambil kebanyakannya daripada yang ini. Tajuk ni daripada Profesor apa nama Bansal. Buku ni lah. Kalau siapa ada ni. Okay, Fluid Mechanics and Hydraulic Machines, SI unit. Dia bagi tahu siap-siap SI unit. Okay. So, saya jump pada page 38. Okay, 36. Okay, dari ini juga saya ambil, tapi saya buang mana-mana yang tak berkenaan lah. Okay, sebab apa? Sebab belum sampai masa lagi. Yang ini mungkin macam Pascal Law ni mungkin kamu akan belajar secara detail dalam semester 4. Okay, semester 4. Alright, dan benda-benda lain seperti contoh-contoh semua tu nanti ada dalam nota saya lah. Okay, dalam nota saya. Dan contoh tu pun kamu senang untuk buat latihan. Emik. Okay, saya close yang mana tadi. Okay, textbook ni semua saya close. Saya nak sharekan yang saya punya nota sendirilah. Okay. Ini nota saya. Simple je. Tak apa. So sekarang ni awak kena salin lah sebab saya tak bagi apa benda tu. Saya tak bagi mana. Tuan tak jual nota tuan? Ya. Tuan tak jual ke nota tuan? Kenapa nak jual? tak ada keperluan saya untuk saya jual. Sebabnya nota ni hanya berguna masa hidrolik je, dan kalau buku dia berguna untuk masa-masa lain, contohnya mungkin student universiti nak pakai. Okay, sebab kat universiti belajar yang simple-simple je, tapi dia punya aplikasi dia tu agak mencemaskan lah. Okay, soalan dia tu nak kena fikir jauh, termenung dulu. Tapi yang ni kita
mudahkan dengan cara saya sesuaikan untuk keperluan silibus. Okay. Alright, so start. Kamu boleh menyalin lah. Kalau tengok kat sini ada CC303, ini kod lama lah. Okay, kod lama Hydraulic 1 ni. Yang semester 2, semester 5, semester 4 punya Hydraulic 2. So ini kod lama lah. Okay, kita punya kod DCC30122. Okay, kamu salin yang ni je. Okay, untuk topik 2 ya, iaitu tekanan bendalih. Bendalih lah, apa-apa bendalih yang kita akan belajar nanti, ada pelbagai jenis ketepatan. Contoh dia yang paling mudah air lah. Okay, kalau air laut mungkin lebih daripada 1000. Kalau minyak, sebarang minyak mungkin kurang daripada 1000. Dia yang cantik air lah 1000. Okay, ataupun 998. Tengok pada berapa suhu air tu. Okay, kalau ada benda-benda yang terlarut dalam air, kepekatan dia lebih daripada 1000. Okay, tapi kalau kurang daripada 1000, contohnya minyak lah. Okay, minyak kurang daripada 1000. Minyak apa? Minyak masak ke, any kind of minyak lah. Okay, dia kurang daripada 1000. So, dia akan timbul sebab kepekatan dia kurang daripada 1000. Okay. Okay, kat sini kita ada kotak sebelah kiri dan kotak sebelah kanan. Okay, untuk kotak sebelah kiri, rumus untuk awak ingat dan mesti awak ingat ialah pressure is equal to force per area. Ataupun dalam bahasa Melayu dia ialah tekanan sama dengan daya dibahagikan dengan luas. Okey, tekanan sama dengan daya dibahagikan dengan luas. So kat sini saya ada kotak lah. Kotak, W ni work ni kerja dikenakan ke atas satu kawasan luas ataupun daya dikenakan satu luas. So work ataupun weight, kita panggil dia sebagai tekanan. Okey. So kalau kawasan kecil, maksud dia apa-apa yang daya yang dikenakan apabila dibahagikan dengan kawasan yang kecil, contoh dia mungkin beberapa milimeter square, pressure dia tinggi. Okey. Tapi kalau daya tu kecil dibahagikan dengan area yang luas, mungkin tekanan itu rendah. Okey. Ni yang basic ataupun keperluan asas untuk awak kenal apa yang dimaksudkan dengan tekanan. Tekanan ialah daya dibahagikan dengan luas. Okey. Untuk kotak yang kedua sebelah kanan pun sama jugalah, kita ada pressure, tekanan. Tekanan sama dengan density, darab graviti, darab ketinggian. Saya minum air sekejap lah. Tak apa, sambil kita teruskan sambil-sambil. Nasib baik saya tutup kamera, kalau tak awak nampak saya minum air. Okey, density kita menggunakan simbol rho. Okey, rho. Gravity 9.81. Okey, 9.81 ni yang nilai kamu mesti ingat, iaitu G. Okey, dan H. HEI, GHT. Height ataupun ketinggian. Ada buku menggunakan perkataan column. C-O-L-U-M-N. C-O-L-U-M-N. Lem. Ada buku menggunakan perkataan head. H-E-A-D. Okey. H-E-A-D iaitu turus. Okey. Head, height, column membawa maksud yang sama, iaitu menunjukkan ketinggian sesuatu, nilai sesuatu objek di bawah paras laut ataupun di atas paras laut, iaitu turus ataupun ketinggian. Okey. Dia punya elevation dia punya kenaikan dia. Okey. Okey, gambar kat bawah ni adalah alat yang paling asas untuk menentukan tekanan atmosfera. Okey. Kenapa tekanan atmosfera? Kita belajar tekanan berdalih. Tak apa, nanti dulu. Okey, barometer adalah
alat yang paling ringkas untuk menunjukkan sesuatu tekanan boleh diukur dengan tekanan atmosfera. Okey, kat dalam ni kita ada kontainer ataupun bekas, dan dalam bekas ni kita isikan dengan merkuri. Okey, logam merkuri ataupun cecair merkuri. Okey, merkuri ni dia kalau dalam suhu bilik dia berbentuk seperti cecair. Okey. Dan nilai ketepatan dia adalah 13,600 kilogram per meter cube, iaitu 13.6 kali ganda lebih berat, lebih tumpat daripada air. Okey. Kalau kita isikan satu tiub kaca ni kita isikan dengan bendalin merkuri, kemudian kita terbalikkan dia. Okey. So berat merkuri ni telah diimbangi dengan tekanan atmosfera yang kat luar ni. So tekanan atmosfera yang kat luar ni kita tak tahu berapa, tapi kita boleh ukur ketinggian cecair merkuri yang ada dalam tiub ni. So untuk H ni daripada bahagian atas sampai pada bahagian permukaan merkuri ni, dia ada satu nilai, iaitu nilai H. Nilai H ni adalah tekanan yang menunjukkan sesuatu nilai apabila tekanan di luar ni. So tekanan di luar ni ialah tekanan PAT. PAT ni maksudnya P atmosfera. Okey. So untuk pelajaran yang seterusnya, hasil daripada pemahaman kita mengenai pressure sama dengan daya dibahagikan dengan luas, ataupun tekanan sama dengan rho darab G darab H. Saya teruskan dengan yang ini. Okey, ayat saya simple-simple je lah. Okey, barometer ialah simple tool, alat yang mudah lah. Okey, untuk mengukur tekanan atmosfera. Okey, kenapa kita kena ukur tekanan atmosfera? Sebab tekanan atmosfera ni kebanyakannya hampir semua tempat ada tekanan udara yang datang daripada berat udara. Berat udara di sekeliling bumi kita ni ada berat dia. Okey. Kenapa berat? Dia bukan jisim ke? Ya, betul. Udara dia ada jisim. Dan jisim ni bila dia mengalami tekanan tarikan daya graviti, jisim darab graviti sama dengan berat. Okey, berat udara jika dibagikan dengan luas permukaan bumi, so kita assume tekanan luas bumi ni rata lah, tak ada gunung, dan di bawah di atas permukaan laut. Okey, kita assume dia rata, so ada luas. So bila ada berat dibahagikan dengan luas, ingat berat dibagikan dengan luas, kita ada pressure. Okey. Okey, inilah nombor 2 yang saya beritahu tadi. Untuk nombor 3, tekanan atmosfera pada aras laut ialah 101,325 Newton per meter square. Okey, pada aras laut. Sebab apa aras laut? Sebab aras laut ni kita boleh dapatkan purata daripada air pasang ataupun air surut. Okey. Kalau air pasang, berapa nilai yang paling tinggi aras laut dia? Kalau air surut, berapa nilai yang paling rendah? Kemudian kita akan tengoklah, bandingkan dengan beberapa tempat di dunia ni, nilai purata dia tinggi dan rendah. Kemudian yang itu kita dapatkan dia sebagai aras permukaan air laut. Okay. Alright. Nilai Newton per meter square adalah nilai yang SI, nilai yang standard, international standard. Boleh ke pakai nilai lain? Boleh. Tapi itu tak termasuk dalam silibus kita. Okay. Ingat, silibus kita adalah silibus standard international. Okay. Salah ke kalau belajar unit lain? Tak salah. Tapi kita tak amalkan. Okay.
So boleh juga kalau saya tulis kat sini 101 325 ataupun 100,001 325. Belakang ni saya tulis Pascal. Boleh tak? Boleh. Sebabnya Pascal tu merujuk kepada Newton per meter square. Boleh tak kalau saya guna Newton per millimeter square? Boleh. Betul. Okey. Boleh tak kalau saya gunakan kilonewton per millimeter square? Boleh. Bukan tak boleh. Betul. Janji mesti pakai unit SI. Tetapi untuk tujuan penulisan, okey, tujuan penulisan dan tujuan pembelajaran, kita standardkan penulisan dengan unit ini. Okey, unit ini. Okey, ingat, unit lain tak salah tapi kita tak galakkan sebab tujuan kita nak belajar dulu, nak mengenal apa yang dimaksudkan dengan tekanan berdalih. Okey, poin keempat. Panjang saya cerita ni. Tapi itulah sebabnya apa yang saya cerita tadi tu ada dalam beberapa buku yang saya pun dah hilang dah bukunya. Pinjam-pinjam, hilang. Pinjam-pinjam, hilang. Lepas tu zaman dah semakin canggih, ada internet. So kebanyakan nota boleh di-download daripada PDF lah. Ataupun PowerPoint daripada SlideShare, apa benda yang hosting untuk PDF, hosting untuk PowerPoint. Okay, ada lecturer yang bagi nota ikut daripada software tu lah. Sebelum adanya WhatsApp, Group WhatsApp, Telegram, Google Drive. Okay. Alright, nombor 4. Poin yang keempat adalah tekanan atmosfera, PATM. Pressure of atmosphere is equal to 10.35 meter water. Okay. 35 meter of water. Meter ni ketinggian. Ataupun kalau kita tak nak pakai air, kita pakai merkuri. Okay, merkuri. So, kat sini saya tulis meter. Kat sini saya tulis milimeter. Okay, so kita akan menggunakan nilai 0.76 meter mercury height. Okay, kalau dalam bekas ni saya isikan dengan air, H kat sini ialah 10.35. Tetapi kalau dalam bekas ni saya isikan dengan minyak, dia akan menunjukkan nilai yang berbeza daripada air dan juga daripada merkuri. Kalau merkuri, memang nilai dia ialah ketinggian H ni, kalau saya ambil pembaris, kita ukur dan saya sukat daripada atas sampai pada bahagian pembukaan ni, ketinggian dia ialah 0.76 meter ketinggian merkuri. So merkuri ni kalau singkatan dia kita menggunakan singkatan daripada jadual berkala kimia lah, iaitu Hg. Huruf H besar, G kecil. Okey, ataupun hydrogerum. Okey, hydrogerum tu merkuri lah. Okey, the value of the... Tuan maaf nak tanya boleh? Boleh. Siapa tanya? Tuan record tak? Ya, saya record. Saya record start daripada saya tunjuk contoh PDF. Saya awal-awal tadi saya lupa tekan, tapi tak apa, boleh cover lah. Awak start daripada PDF yang 6 file PDF tu, start daripada situ saya tekan record. Sambil-sambil sebelum tu ya, siapa nama? Nordiana, mana nama dia? Mana Nordiana? Ada Nordiana kat sini? Nordiana Amira ke tuan? Ya, saya tuan. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Seronok dia menang. Panjang ke sajaknya? Biasa je tuan. Kita sebab tak anjurkan reklamasi sajak polis komuniti yang buat. Tapi tak apalah, awak masuk tu okey tu, betul tu. Tahniah saya ucapkan. Nama awak disebut-sebut ni 2-3 hari ni. Wah. Terima kasih tuan. Okey, sama-sama. Okey, kita teruskan dengan poin yang kelima. Okey, nilai tekanan atmosfera akan menurun
apabila kita semakin lama semakin meningkat ketinggian daripada bumi, daripada aras laut. Okay, tekanan atmosfera akan decrease with altitude increase. Okay. So untuk ketinggian altitude yang bukan bangunan biasalah, kalau awak naik bukit, gunung, awak akan rasa tekanan atmosfera tu kurang. So dengan cara awak mencungap. Okay, awak ada sedikit mencungap lah. Okay. Okay. Kalau siapa yang hiking lah. Okay, itu contoh saya beritahu ni. Lepas tu contoh yang kedua, mungkin kalau nak masak air tu, suhu air mendidih tu dia kurang daripada 100. Mungkin 93, mungkin 95 ataupun mungkin 89. Kenapa? Sebab tekanan atmosfera kurang. Jadi untuk mendidihkan air, suhu dia lebih rendah daripada 100 darjah Celsius. Itu contoh, ada beberapa lagi contoh yang lain lah. Okay. Poin yang seterusnya yang ini saya ada bagi tahu tadi, iaitu Pascal. So 1 Pascal ataupun singkatan dia PA. 1 PA sama dengan 1 Newton per meter square. Okay. Kalau 1 bar sama dengan 1 darab 10 kuasa 5 Pascal. Ataupun 1 bar sama dengan 1 darab 10 kuasa 5 Newton per meter square ataupun meter kuasa 2. Okey, 1 ATM. Apa benda pula 1 ATM ni? 1 ATM ni merujuk kepada tekanan atmosfera yang kita alami sekarang ni, iaitu 100,001 325 Newton per meter square ataupun nilai ini 100,001 325 Pascal. Kena ingat ke nilai ni? Awak boleh tahulah. Tapi bila awak faham keseluruhan untuk topik-topik yang kita buat pengiraan nanti kat bawah nanti, benda ni nanti dia akan cair dengan sendirinya. Okey, tetapi untuk tujuan pembelajaran, kita menggunakan nilai yang ini. Okey, iaitu Newton per meter square. Okey, kalau ada siapa-siapa yang pakai jam yang menunjukkan altitude, siapa yang suka hiking, dia ada jam special dia ada barometer dia, boleh tengoklah berapa tekanan atmosfera dia, berapa bar, berapa atmosfera, berapa Pascal, tu jam lah. Okey, sebagai contoh jam, ataupun ada handset yang handphone, smartphone yang boleh kita gunakan untuk tujuan hiking. Bateri tahan 3-4 hari punya. Yang tu ada benda-benda sensor untuk atmosfera, tekanan atmosfera. Okey, simple je. Berapa poin? Tapi yelah, sebab kuliah kan. Kalau ada yang tak datang kuliah, kalau dia just baca je, dia tak dapat poin yang sepatutnya ada dalam nota ni. Okay, so kita teruskan dengan pelajaran untuk absolute dan gauge pressure. Absolute ni maksud dia ialah mutlak, tekanan mutlak. Okay, tekanan mutlak dan tekanan tolok, gauge. Kita sebut sebagai gauge. Tekanan mutlak ataupun tekanan alat, tekanan tolok, TOLOK. Tolok ni maksudnya alat lah. Okay? Alat untuk mengukur tekanan. Kalau pergi stesen minyak, pam tayar motor, pam tayar basikal, ada pressure gauge ataupun tolok tekanan yang menggunakan jarum. Okay? Ada tolok tekanan yang menggunakan digital. Itu nama dia tolok tekanan. Okay? Tolok tekanan. Okay, untuk memahamkan apa yang dimaksudkan dengan absolute pressure. Okay, untuk absolute pressure, kita tengok pada perkataan bawah ni, persamaan bawah ni, dan juga gambar atas ni. Okay, absolute pressure ialah tekanan mutlak, tekanan sebenar. Tekanan yang sebenar. Okay, tekanan yang mutlak. Apakah yang dimaksudkan dengan mutlak ataupun yang sebenar ni? Tekanan sebenar ialah tekanan atmosfera, tekanan daripada udara sekeliling
ditambahkan dengan tekanan tolok. Okey. Sebagai contoh kat sini ialah absolute zero pressure. Kat mana absolute zero pressure ni? Biasanya untuk absolute zero pressure ni dia berada tempat yang paling tinggi H yang kita ukur daripada permukaan bumi, permukaan laut sampailah kepada ketinggian yang mana tekanan adalah sifar ataupun tak ada udara. Kat mana tak ada udara? No, dia dekat angkasa lepas. Berapa ketinggian dia? Saya pun tak ingat lah berapa. Tapi adalah nilai dia. Okey, ketinggian dia berapa? Itu adalah atmospheric pressure. Okey, untuk atmospheric pressure ni maksud dia tekanan udara yang berada di sekeliling. Dicampurkan dengan gauge pressure. So gauge pressure kat sini. Gauge pressure ialah tekanan yang diukur oleh tolok. Berapa tekanan angin dalam tayar motor awak? Berapa tekanan angin yang ada dalam tayar kereta? Okey, berapa tekanan gas yang ada dalam tong gas? Berapa tekanan cecair LPG yang ada dalam cigarette lighter? So tekanan-tekanan tersebut adalah tekanan, kalau kita baca tekanan daripada tayar motor, tayar basikal ataupun daripada tong gas, gas masak lah. Okay? Dan kita campurkan dengan tekanan atmosfera, itu adalah tekanan absolute ataupun tekanan mutlak. So samaan dia P ABS. ABS ni maksud dia absolute. Absolute. Iaitu tekanan mutlak sama dengan rho GH. Rho GH ni yang ini dan juga tekanan atmosfera. Okey. Yang ini fahamkan dulu apa benda. Contoh dia nanti kita akan tengok pada page yang kedua. Okey, dalam kebanyakan untuk pengiraan, tujuan pengiraan dan tujuan-tujuan untuk yang awak tengok pada tekanan, meter tekanan tu sama ada pakai jarum ataupun pakai digital. Okey, in practice, pressure is measured relative to atmospheric pressure. Okey, tekanan diukur adalah tekanan yang relatif terhadap tekanan atmosfera. Jadi tekanan yang diukur kalau relatif ni maksud dia adalah tekanan tolok. Okey, tekanan tolok. Sebabnya biasanya kita akan ambil tekanan atmosfera ni kosong. Sebab kita hidup dengan tekanan atmosfera. Jadi kita tak rasa benda tu ada pressure. Okey. Tapi kalau kita berada di dalam laut, di bawah aras laut ataupun di atas gunung, kita akan rasa kita perlukan tekanan atmosfera sebab badan kita dah dibiasakan dengan tekanan atmosfera. Kalau kurang, kita akan mencungap. Kalau berada di bawah aras laut, kita akan rasa lemas. Okey, lemas dengan tekanan yang ada kita rasa pada dada kita. Sebab dalam badan kita ada ruang kosong untuk paru-paru. Okey. Alright, gauge pressure ataupun kat sini kalau saya tulis pressure saja pun boleh. Okey. Kalau tekanan tolok apa benda tolok? Alat lah. So yang ini pun kita panggil dia sebagai alat. Barometer ini juga adalah alat untuk mengukur tekanan. Okey. Tekanan diukur dengan rumus seperti ini, iaitu yang seperti rumus yang kedua tadi, iaitu kecepatan, darab graviti, darab ketinggian, ataupun kecepatan, darab graviti, darab head, HEAD. Head ya, turus, ketinggian, kolom. Okey, iaitu kita menggunakan rumus ini, iaitu rho G H. Hubungan rho dengan G ni darab lah. G dengan H ni pun darab. Kalau saya tulis rho titik G titik H pun boleh. Tapi saya tak tulis lah titik-titik tu. Saya biasakan dengan simbol. Okay. So baru page pertama. Dekat 36 minit cerita benda ni je. Okay. Untuk rumus, sempat salin ke? Sempat salin ke Adeline Sofia? Sempat tu.
Wan Amir, ada Wan Amir? Saya tuan. Ya. Apa khabar Amir? Khabar baik. Oh, Alhamdulillah. ya ke? Kenapa tu? Sumalin? Sumalin ada Sumalin? Ada tuan ada. Okey, bagus. Kita teruskan dengan page yang kedua. Ya, page yang kedua. Contoh. Okey, contoh. Awal sangat contoh dua ni. Turun dulu. Okey. Contoh dua tu awal sangat. Okey, contoh satu ya. Seorang penyelam bekerja 18 meter di bawah aras laut. Di bawah aras laut ni menunjukkan kedalaman 18 meter. Tadi saya cerita ketinggian, tiba-tiba kedalaman. Adakah ia benda yang sama? Ya, sebabnya dia berada di bawah paras laut. Ketinggian yang dimaksudkan di sini ialah ketinggian air, okey, yang menimpa, yang ditanggung oleh seorang penyelam. Okey, so penyelam akan merasa tekanan air setinggi 18 meter. Daripada tekanan tu lah, daripada penyelam tu lah, daripada diver ataupun daripada objek. Kirakan tekanan, stres ni pun tekanan juga lah, okey. Stres tekanan. Tapi kita jarang guna tekanan untuk perkataan stres ni untuk tekanan kalau dalam hydraulics ataupun fluid mechanics. Okey, kirakan tekanan yang dialami oleh penyelam tadi yang disebabkan oleh water column. Water column ni maksud dia ketinggian air. Ketinggian air daripada penyelam sampailah pada aras laut. Okey. So kita menggunakan rumus yang inilah. Tapi maklumat yang dibagi ialah kedalaman dan juga ketepatan air. So ketepatan air untuk air laut ialah 1025 kg per meter cube. Kenapa lebih? Sebab daripada air laut tu dia ada garam mineral yang terlarut. So berat dia kebiasaan mesti akan lebih daripada 1025 kg per meter cube. Okey, lebih daripada 1000. Okey, kalau garam air laut tu tinggi sangat, mungkin lebih daripada 10, 30, 10, 40. Okey, sebagai contoh untuk contoh yang pertama ni, dia bagi contoh yang senang lah, iaitu direct. Secara langsung kita menggunakan rumus pressure ataupun sebenarnya saya kena tak koma ni. Okey, P. Okey, P is equal to rho GH 1025 darab 9.81 darab 18. Okey, 1025 ni ialah ketepatan air laut. Okey, kita tak tukar pun. Apa-apa nilai kat sini kita tak tukar pun. Kita terus guna. Sebab apa? Sebab yang ini adalah unit yang betul. Unit yang kita belajar, yang unit asas untuk bagi ketepatan. Okey. Kemudian 9.81 ini adalah unit yang sebenar lah, iaitu unit daya tarikan graviti. Okey, dan 18 meter ni pun sama. Kita tak tukar kepada nilai yang lain. Okey, kita tak tukar kepada unit yang lain. Sebab apa? Sebab ada dalam soalan ni, meter. Okey. Kalau dia bagi 180 cm, kita kena tukar dia kepada unit meter. Unit meter kena maintain lah unit meter. Okay. So awak tekan kalkulator 1025 darab 9.81 darab 18, kita dapat 180,994.5 Newton meter square. Newton per meter square. Kalau nak tulis macam ni pun boleh. Saya copy dulu sekejap. Copy. Contohlah lepas tu saya paste.
Contoh ya, contoh. Contoh. Sama dengan okey, contohnya saya buat macam ni. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sekejap okey, saya buang per ni. Dekat sini saya kena letak negatif. Apa ni? Apa pula jadi negatif ni? Okey, negatif ni saya kena superscriptkan dia lah. Bukan. Font superscript. Boleh faham ya kenapa saya buat negatif 2 ni? Yang positif ni tiba-tiba jadi negatif sebab saya buang per ni. Yang ni saya harap awak faham lah. Jangan pula tanya kenapa saya buat macam ni. Pula. Okey, ini untuk soalan 1. Contoh dia direct translation. Seorang penyelam yang bekerja 18 meter di bawah laut. Kirakan tekanan yang dialami, kirakan pressure yang dialami yang disebabkan oleh ketinggian air. Okey, so ketepatan air laut ialah 1025 kg per meter cube. So kira direct pakai calculator. Yang calculator ni saya tak tunjuk lah. Nanti saya akan tunjuk yang susah sikit. Ada yang susah. Nanti saya akan tunjuk kemudian. Okey, saya harap awak faham dengan contoh yang pertama ni. Contoh pertama ni tak susah, direct je. Okey. Dua-dua ni saya terima lah. Okey. Sama ada yang ini. Macam mana nak buat ni? Ataupun yang ini. Dua-dua pun boleh. Okey. Alright. Contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga muncul. Pelan-pelan. Okey, contoh yang kedua ialah gauge pressure dalam pipe air ialah 50 kN per meter square. Okey. Tekanan tolok yang digunakan untuk mengukur tekanan air dalam sebatang pipe ialah 50 kN per meter square. Okey, soalan tanya, what is the pressure head? Head ni maksudnya turus. Maksudnya soalan ni dia nak cari ketinggian ataupun nilai H bagi air. Okey. Pressure head di sini adalah turus ataupun ketinggian. Okey. Ambil nilai ketepatan air ialah sama dengan 1000 kg per meter cube. Okey, ketepatan air dalam pipe yang mengalir dengan tekanan 50 kN per meter square. Nilai dia yang ini. Soalan tanya berapa nilai H. So penyelesaian dia daripada rumus P sama dengan rho GH. Jadikan H sebagai tajuk. Bila H sebagai tajuk, awak kena letak H sebelah kiri lah. Okey. Rho G kat sebelah sini ni, awak pergi ke sebelah P, dia akan duduk di bawah. Okey, yang ini saya harap awak masing-masing awak faham lah. Okey, nak jadikan H sebagai tajuk. Okey, kalau ukur tekanan pada alat, H kita tahu berapa dia punya ketinggian. G kita tahu, kita assume kita pakai 9.81, maka kita boleh ukur ketepatan bendalir yang mengalir dalam pipe ni. Okey, tapi sekarang ni dia minta head. Okey, main-main kat sini je lah persamaan ni. So, masukkan nilai 50K. Ingat, K tu maksud dia 10 kuasa 3. Bila 10 kuasa 3, kita kena convert dia kepada nilai yang sebenar. So, kita nak hilangkan K ni, prefix K ni, kilo ni kita kena hilangkan. Dibagikan dengan 1000, yang ini ketepatan air didarabkan dengan 9.81. Okey, awak tekan kalkulator, sepatutnya awak akan dapat 5.0968 meter. Itu jawapan dia. Okey, sampai sini dulu. Okey, saya buka kamera saya. Saya nak tunjukkan saya punya kalkulator.
Mungkin lah. Okay. Awak ingat ke, awak tak ingat ke, ataupun awak tahu berapa nilai tadi. Okay, 500,000. Okay. Kadang-kadang tunjuk. Nah, ni. 50,000 lah. Okay, 50,000. Okay, ni 50,000. 1, 2, 3. Bahagi, awak nampak betul. Bahagi buka kurungan 1,000, 1, 0,0,0 darab 9.81. 9.81. Tutup kurungan. Das. Mana sama dengan? Oh, bawah. Okey. Masing-masing dapat lah. Saya harap masing-masing dapat 5.0968 bla 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 semua tu. Okey. Awak nak tulis soalan, nak jawab semua angka selepas titik perpuluhan tu pun boleh. Okey. Kalau saya sih suka buat macam tu. Okey, sebabnya belakang-belakang tu nanti bila ada soalan-soalan anak beranak dia, ada A, ada B, ada C, jawapan dia tak lari lah. Okey, jawapan dia tidak lari jauh. Okey, so cara tekan calculator macam ni. Okey, saya patah balik pada tadi. Tuan tadi, saya matikan kamera. Okey, ataupun kalau buat penghampiran 5.1 pun boleh. Okey, 5.1 pun boleh. Kalau awak nak buat penghampiran tu, awak kena guna simbol ni. Okey, guna sama dengan boleh ke? Buat masa sekarang ni pun boleh lah sebab ini untuk pengenalan basic-basic. Boleh digunakan untuk tulis jawapan macam ni. Okey, kita boleh cakap bahawa tekanan pada 5.1 meter kedalaman dia, okey, adalah sama dengan kedalaman yang ada dalam sebatang paip. Sebatang paip ni maksud dia untuk soalan ni dia direct daripada sini. Okey, tak apa sebab contoh kat sini saya tukar nilai dia. Jadi ayat dia pun sama jugalah. Besar mana paip 50 kN per meter square ni kalau paip sebenar. Itu tak apa. Itu pelajaran yang kemudian. Okey, sebab P sama dengan F per A. Daya dibahagikan dengan luas. So kat sini daya dia tu adalah berat air lah. Okey, berat air. Daya, okey, daya. Okey, 5.1. Sampai sini pun dah cukup dah. Okey, kalau jawab sampai sini. Tak perlu buat ayat bawah ni. Tapi untuk tujuan belajar, ayat ni adalah ayat yang menyokong untuk soalan. Ayat panjang. Okey, saya ikut dengan contoh yang ada dalam buku lain. Okey, contoh 3. Contoh 3 kita tengok sikit untuk contoh ni. Calculate water height. Dia minta kita cari nilai H jika tekanan yang diberi 340,000 Newton per meter square. Okey. Yang ini ditulis penuh. Soalan 2 tadi dia tak tulis penuh, dia letak K je. Kat sini kalau saya letak K, boleh tak? Boleh. Tapi saya nak biasakan awak lihat maklumat-maklumat yang diberi dalam soalan. Okey, take density water as 1000. Dia bagi 2 nilai. 1, nilai 2. Kita ada persamaan P sama dengan rho GH. Okey, so P kita tahu. Rho kita tahu. Sekarang ni dia minta kita cari nilai H. So jadikan H sebagai tajuk. P per rho G. Okey, P per rho G sama dengan 340,000 dibagikan dengan 1000 darab 9.81. So awak dapat kat sini 34.659 meter. Kalau awak tak tulis meter, okey, jawapan awak kurang tepat. Okey, so awak kena tulis meter. Kalau awak tulis milimeter, jawapan awak salah.
Mana lagi selamat? Tak tulis unit. Ya betul. Okay, tapi saya berpendapat untuk tujuan belajar, baiklah tulis unit yang kita belajar lah. Okay, iaitu unit meter. Okay, unit milimeter pun boleh tak? Boleh, bukan tak boleh. Kalau saya tulis unit cm, unit milimeter, boleh. Tapi kita nak jawapan yang standard lah, iaitu unit meter. Kalau soalan minta berikan jawapan anda dalam unit cm, yang tu kena ikut jawapan. Kena ikut kehendak soalan. Soalan minta unit desimeter, awak bagi desimeter. Okay, so 3 contoh. So untuk 3 contoh ni untuk tujuan pemahaman, saya akan bagi awak file self exercise topic 2. Okay, self exercise topic 2. Untuk self exercise topic 2 ni ada dalam grup WhatsApp. Saya dah bagi dah. Okay, tapi kalau tak nak tengok kat sini pun boleh. Saya sharekan. Kita buat latihan dulu. Belajar sikit, buat latihan sikit. Belajar banyak, buat latihan banyak. Alright. Okay. Besarkan sikit lagi. Dan lagi. Okay. Okay, untuk latihan ya. So latihan ni saya harap awak dapat buat sendirilah. Soalan 1 sampai soalan 2. 2 soalan je. Soalan 1 dan soalan 2. Saya bagi masa tempoh berkurang dalam 10 minit lah. Okay, sekarang kita dah 10.54, 55 lah. Kita sambung balik pukul 11.05. Okay. Sambung balik pukul 11.05. Alright. Boleh mula so untuk awak punya latihan ni, kalau boleh awak buat sendirilah. Jangan tiru kawan lah. Okay. Jawapan ada kat bawah ni 39240. Kenapa saya bagi jawapan? Sebab saya nak bagi confidence semasa menjawab latihan kediri. Okay. Usaha je. Bila awak usaha, awak dapat jawapan, awak kena ingat apa yang awak buat tu. Okay, 10 minit. Siapa yang nak left dulu pun boleh. Lepas 10-5 minit tu, 11-5 minit tu awak masuk balik. Baik tuan. Okay. Saya cuba kumpulkan ataupun untuk awak lihat contoh soalan ni. Ya. Okay, boleh buka WhatsApp masing-masing sebab saya dah send dalam grup WhatsApp. Kali ni saya nak bagi clear sikit apa yang awak tengok dalam Google Meet awak tu. Stop presenting. Buka window. Okay, soalan tu awak tengok dalam grup WhatsApp. File PDF tu. Ini contoh dia. Siapa yang tak sempat salin tu boleh salin balik lah kat sini. Aduh.
select GPT MBR start. Okay. Bukan. Mampus. 7.8. Kejap. Hilang kerja punya. Yep. Hilang lah. Okay. Aduh. Lima temperature. Betul.
Yes. Update. Wush, 10 minit. 10 minit. Example 3, example 4, example 4. Okay. Ini duduk bawah. Ini duduk atas. Okay. Okey kelas, boleh buat ke soalan 1 dan soalan 2? Boleh. Boleh. Boleh tuan. Okey. Terima kasih. Terima kasih kepada yang respon. Saya ingat soalan 1 dan soalan 2 tu awak kena fahamkan ayat dia. Sebabnya dalam soalan yang pertama tu dibagi unit cm. Cm ni awak tukar kepada meter. Yang kedua relative density.
Relative density awak tukar kepada density yang sebenar untuk liquid ni, iaitu ketepatan bandingan ataupun specific gravity untuk liquid ialah 0.8. Jadi density untuk liquid ialah 0.8 darab 1000 kg per meter cube. Okey. Tak ada unit, didarabkan dengan 1000 kg. Unitnya ialah kg per meter cube. So jawapan dia adalah 800 kg per meter cube. Bila dapat 800 kg per meter cube dan untuk kedalaman iaitu 500 cm, awak bahagikan dengan 100 untuk dapatkan unit meter. 500 cm bahagikan dengan 100 cm. Okey. So 100 lah senti. Senti ni 10 kuasa negatif 2. Okey. Maka awak akan dapat nilai 5. Okey, yang kedua dia bagi ketepatan air laut. Sama macam soalan tadi lah. Kalau saya tulis kat sini 1023 pun boleh. 1028 pun boleh. Okey. Mana-mana ketepatan air laut. Tentukan kedalaman tekanan dalam kedalaman untuk 6 km. Oh, 6 km. 6 km ni maksud dia 6 darab 10 kuasa 3 lah. Okey. So bila awak dapat dua maklumat ni, ketepatan air laut dan juga H, iaitu 6 darab 10 kuasa 3 ataupun 6000 meter, maka awak akan dapat jawapan yang ini. Okey, saya ingat senanglah yang tu. So saya teruskan dengan contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat ni dah start tunjuk gambar dah. Okey, untuk contoh yang keempat, determine the pressure at the tank bed. Tentukan tekanan pada dasar tangki. Dasar ni yang kat bawah ni lah. Tangki bukan pada tekanan cecair ni. Tekanan cecair ni tak. Tapi dia minta pada dasar tangki. Ataupun pada dasar kontainer ni. Ataupun kontainer bag. Bag ni maksudnya dasar lah. Bahagian bawah. Okey, jika ketepatan minyak, oil is 800 kg per meter cube. Ketepatan oil dia bagi. Tapi ketepatan air dia tak bagi. Dalam soalan ni, kita assume air ialah 1000. Okey? Dia bagi ketepatan minyak dan kita assume ketepatan air 1000. Okey, maklumat lain ialah ketinggian ataupun kedalaman daripada permukaan ni sampai ke bawah oil ni. Berapa dalam oil ni ialah 1 meter. Dan untuk kedalaman air ni ialah 6 meter. Okey, soalan ni senang sebab dia minta pada bahagian dasar. Katakan dia minta pada bahagian water pada ketinggian sekian-sekian. Jenuh pula nak kena 6 meter, tolak berapa ketinggian yang dia nak ni. Tapi soalan ni dia minta pada bahagian dasar lah. Okey, penyelesaian dia, tekanan pada bahagian dasar tangki ialah tekanan minyak campurkan dengan tekanan air. Sebab ada dua benda dalam ni. Masing-masing ni tak sama nilai dia, ketepatan dia. Okey, kalau sama nilai ketepatan dia 6 campur 1 jadi 7. Terus kita kira. Tapi kalau ada lagi cecair yang ketiga, oil 1 and oil 2. Oil 2 ketepatan dia katakan 930 kg per meter cube. So ada 3 benda. So bila 3 benda kita buatlah 3-3 tu. Okey, tapi sekarang ni contoh yang menunjukkan yang konsep ni boleh diguna pakai. Saya bagi 2 je. Okey, ini pun contoh saya ambil daripada buku mana dah. Buku lama lah. Okey. Okey, tekanan yang disebabkan oleh minyak mestilah ditambahkan dengan tekanan yang disebabkan oleh air. So tekanan, rumus dia ialah P sama dengan rho GH. Kita ada rho GH oil dengan rho GH water. Okey. Kalau saya tak tulis oil ni boleh tak? Seboleh-bolehnya kita kena tulis sebab kita nak bezakan. Yang ni rho GH yang mana satu, yang ni rho GH yang mana satu. Okey. So rho oil darab G darabkan dengan H oil. Rho oil ialah yang ini. G nilai dia 9.81. H oil ialah 1 meter. Ketinggian untuk minyak ialah 1 meter.
Okey. Ini adalah untuk row GH bagi oil. Kenapa saya buka kurungan tutup kurungan? Okey, sebab kita nak bezakan di antara tekanan yang disebabkan oleh minyak dan tekanan yang disebabkan oleh air. Kita buat kurungan. Tak buat kurungan boleh ke? Boleh. Tapi untuk tujuan pembelajaran dan juga untuk mengelakkan daripada kesilapan, saya buat kurungan. Okey? Kita akan buat kurungan supaya kita boleh nampak. Yang kita kira kat sini, kita tulis kat sini sebenarnya untuk yang ini. Okey, untuk air. Raw water darab G darab H water. 1000 darab 9.81 darab 6 meter. Okey, buka kurungan, tutup kurungan. Okey, cara penulisan macam ni, kenapa saya tak tulis 9.81 meter per saat kuasa 2? Sebab apa? Sebab maklumat yang dia bagi, unit yang kita biasa tengok iaitu kilogram per meter cube. Unit yang kita nak, unit yang kita belajar ialah kilogram per meter cube. Dia tak ada bagi pun 800 miligram per meter cube. Dia tak ada bagi pun unit ketepatan untuk minyak kat sini 0.008 megagram. Tapi dia menggunakan unit kilo. So kilo adalah unit yang kita belajar untuk standard international, iaitu kilogram. Dia tak pakai pun unit miligram, dia tak pakai pun unit megagram, teragram, tak pakai. Okay, so kita pakai kilogram per meter cube. Tapi kalau dalam soalan dia bagi yang ini, maka untuk nilai 9.81 meter per saat kuasa 2, unit itu kita tak tulis pun tak apa. Okay, dekat sini pun saya tak tulis. Okay, yang 1 meter, kalau saya tak tulis meter ni pun tak apa. Okay, yang ini pun tak apa. Tapi kalau untuk tujuan pembelajaran, kita tulislah. Okay, katakan kat sini oil, dia bagi 10 cm. So 10 cm kena tukar kepada 0.1 meter. Kat sini dia bagi 60 cm. So 60 cm kita kena tukar kepada meter, iaitu 0.6 meter. Okay, so macam ni lah. Yang ini untuk air, yang ini untuk minyak. Okay, tekan kalkulator. Yang ini kita dapat 7848. Untuk air, tekanannya kita dapat 58,860 Newton per meter square. Okay, so campurkan kedua-dua ni, baru kita dapat 66,708 Newton per meter square. Okay, so sampai sini. Kalau awak nak nampak smart pada jawapan awak tu, nilai ni kita boleh pakai. Unit ni kita boleh pakai, tapi kalau nak nampak cantik, kita letak K lah kat depan ni. Kalau dah ada riban-riban macam ni. Kalau dah riban-riban macam ni, 66,000 kita bagikan dengan 1000. Kita dapat 66.708 kilonewton per meter square. Okay. Yang ini pun betul. Nampak smart. Yang ini pun betul. Nampak betul. Okey, itu adalah contoh 4. Contoh 4 ni adalah pengenalan kepada tekanan-tekanan yang dialami oleh objek kat bawah ni, ataupun tekanan yang berada pada bahagian bawah tangki ni. So kalau ada seorang penyelam yang berada dalam tangki ni, dia berada kat bahagian bawah. So berapa tekanan yang dialami oleh penyelam, saya sebut penyelam lah. Okey, sebab dia dalam. Okey, penyelam ni, so tekanan yang dialami oleh penyelam kat bawah ni ialah 66,708 Newton per meter square. Okey, ya penyelam. Tapi dia tak tanya penyelam, dia tanya pada bahagian dasar tangki. Okey, objek lah. Anything yang soalan tanya, sama ada objek ataupun penyelam ataupun pada bahagian parts pada tangki, pada bahagian bawah pada tangki. Okey, yang itu untuk example 4. Example yang keempat. Soalan saya banyak kepada penulisan yang mudah supaya awak tak tulis banyak lah. Okey, awak tulis banyak-banyak boleh, bukan tak boleh. Tapi
Nanti kalau pada page awak, pada kertas yang awak tulis tu, kadang-kadang kita tersengit-sengit sikit. Untuk soalan ni, untuk nota ni saya tak bagilah soft copy dia. Sebabnya kalau saya bagi soft copy, awak tidak berharap kepada kelas. Awak cuma berharap pada masa awak. Jadi kalau awak salin daripada kelas, daripada live kita Google Meet ni, sekurang-kurangnya awak dah tengok, awak dah dengar dan tangan awak dah pernah menulis. Okey, nanti bila buat latihan tak kekok sangat. Okey, soalan 5. Contoh 5. Contoh yang sedikit berbeza daripada soalan tadi. Okey, untuk contoh 5 ya. Saya harap awak nampak. Oh, tak nampak Kecil kot, besar kot. Kecil besar. Saya besarkan sikit lagi sebab saya nak tutup yang ni. Auto hide. Okey, cantik. Oh, nampak seronok sikit. Besar kan. Okey, apa hal pula ni? Okey, contoh 5 ya. Hydraulic jack. Jack hydraulic lah. Okey, jack hydraulic ni jack ni yang untuk kita angkat objek. Contoh dia lift kecil yang kita letakkan. Lift guna tangan lah. Kalau kita nak pump tayar kereta, kita kena jack dia dulu. Jack ni maksud dia angkat. Okay. Having a ram 150 in diameter. 150 mm in diameter. Mengangkat. Lift mengangkat berat W sebanyak 20 kN. Under the action of 30 mm plunger. Plunger ni pelocok. Pelocok ni benda yang awak kalau sinki awak tersumbat, awak ambil pelocok tu, awak tekan banyak kali supaya benda yang tersumbat dalam sinki tu boleh bergerak lah dan sinki tak tersumbat ataupun toilet. Tu plunger. Okay. Alright. Dia bagi unit 150 mm. So awak tukar dia kepada meter. Kita dapat 0.15 meter. Okey, diameter. So diameter pada bahagian sebelah kanan ni, W ni 150 mm. 0.15 meter. Berat dia 20 kN. 20 darab 10 kuasa 3 Newton. Okey. Dia bagi berat, dia bagi luas. Okey. Luas ni dapat daripada pi d kuasa 2/4. So, mana datang pi d kuasa 2/4 tu? Tu adalah rumus untuk luas, area. Area ni maksudnya luas lah. Okey, area besar ni sebelah kanan ni. Okey, sebelah kiri kita ada plunger ataupun pelocok. Pelocok ni kalau kita tekan kat sini, benda sebelah kanan ni akan naik lah ataupun akan turun kalau F ni tak kuat. Okey, untuk area bahagi plunger ni, A dia ialah 30 mm. Kita tukar kepada unit meter. 30 bagi 1000. 0.03 meter. Okey. Sekarang ni dia minta berapa daya yang diperlukan untuk plunger mengangkat berat. Lift ni mengangkat lah. Okey, berat. Mana pula nak kira H dia tak bagi, G kita assume tekanan ketepatan dia tak bagi. Ingat untuk example 5 ni patah balik pada rumus. Pressure sama dengan force per area. Nombor 1 mula-mula pada page pertama. Iaitu pada page yang ini. Slow pula benda ni. Okey, yang mana yang ini? Patutnya yang ini nombor 1 dulu. Tapi tak apa. Sebabnya walaupun kita belajar yang ini pun tidak dilupakan. Okey. Ingat, pressure sama dengan force per area. Force per area. So, force per area tu kita bolehkan kedua-duanya, rumus yang pertama ni pada kedua-dua tempat ni. Sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Barulah kedua-dua ni stabil. So, soalan ni diminta berapa tekanan, berapa daya. So, daya ni force ataupun berat, weight.
yang diperlukan untuk pelocok ni, angkat ni, berat pada W ni mestilah lebih daripada 20. Okey, soalan dia lebih kurang macam tu lah. Okey, untuk menyelesaikan soalan ni, kita boleh buat persamaan tekanan sebelah kiri sama dengan tekanan sebelah kanan. Barulah kedua-dua ni stabil. Tapi kena ingat, bila nak menjawab soalan yang ini, F ni biasanya lebih tinggi daripada nilai F yang kita kira. Okey? Kalau nilai F yang kita kira ni sama dengan yang sebelah ni, dia tak boleh nak angkat. Sebab dia sama, dia balance. So F ni dia mesti lebih tinggi nilainya daripada nilai yang sebelah kanan ni. Okey, tekanan sebelah kiri. Kat mana sebelah kiri? Yang ini. Yang saya tunjuk ni, yang saya bulatkan kat sini. Tekanan sebelah kiri mestilah sama dengan tekanan sebelah kanan. Main idea dia ialah yang ini. Okey, cara untuk menyelesaikan soalan ni adalah dengan cara kita samakan benda yang kita tengok ada perbezaan di antara kiri dan kanan. Okey, so kita boleh tulis pressure at left is equal to pressure at right. Right mana? Bulat ni lah. Bulat ni tak nampak sebab saya buat dengan mouse ni. Okey, so pressure at left F dibahagikan dengan A, force over area. A ni A yang untuk bahagian yang kecil ni lah, yang halus ni. P right, pressure at right is equal to W, force, berat. Okay, force ni adalah W yang berat 20,000 kilonewton. 20,000 Newton. Okay, 20,000 Newton. W dibahagikan dengan A. A adalah luas untuk lift plunger yang sebelah sini pula. Okay. So untuk menyelesaikan masalah ni, soalan dia dia minta kita cari nilai F. So jadikan F sebagai tajuk. Bila F sebagai tajuk, A kat bawah ni naik kat sebelah, dia duduk sebelah atas. WA per A. WA kecil per A besar. Okay, W ialah 20,000 Newton. Kenapa saya tak tulis Newton? Kalau saya tulis Newton, boleh. Saya tak tulis Newton pun boleh. Okay, sebabnya dia adalah nilai yang ada satu unit sahaja. Boleh kita tulis. Boleh kita tak tulis. Boleh kita tinggalkan. Boleh kita bawa bersama. Okay. Tapi ingat, kilo tu jangan dilupakan. So, kilo ni 20,000. Darabkan dengan A. A ialah pi D kuasa 2/4. Awak tulislah kat nota, mana-mana nota awak tu, rumus untuk luas bagi sebab ini adalah side view ya. So side view ni kita nampak sebelah tepi. Okey. Sebelah atas dia nampak lain sikit. Saya tunjuk kat whiteboard lah nanti. Okey, pi ni kita kena tulis lah. Kalau tak tulis nanti mana awak nak tahu kan. Pi D kuasa 2. D kuasa 2 yang dekat sini adalah A punya ya. So A ni ialah luas diameter dia ialah 30 mm. Boleh. Okey, 30 mm. Manakala untuk A yang besar bawah ni ialah untuk luas yang ini. Okey, luas yang bahagian bawah ni. Okey, yang mengangkat berat 20,000 kilonewton ni. So, pi D kuasa 2. D ialah maklumat yang dibagi kat sini. In diameter. So, kalau diameter ni logiknya bulat lah, benda bulat yang ada ukuran diameter. So, benda bulat yang berukuran, maklumat yang dia bagi per diameter ni bulat.
kita gunakan rumus untuk bulat. Pi D kuasa 2 per 4. Okey, dalam soalan ni, dalam persamaan ni, awak kira awak akan dapat 800 Newton. Tapi untuk mudahkan persamaan, sebenarnya pi atas, pi bawah boleh potong dan potong. Pi atas, pi bawah boleh potong. 4 bawah atas kat sini dengan 4 kat bawah kat sini pun boleh potong. Okey? Kuasa 2 tak boleh potong. Okey? Hukum dia macam tu. Apa yang ada kat atas dengan apa yang ada kat bawah, kalau sama kita boleh potong. 4 kat atas, belah atas ni lah. Dengan 4 yang kat bawah ni, kalau sama kita boleh potong. Tapi kuasa tak boleh. Okey, kuasa tidak boleh. Punca kuasa pun sama, tidak boleh. Okey. So, awak tekan kalkulator, maka awak akan dapat 800 Newton. Tak apa, awak salin dulu. Dahaga lah pula. Screenshot. Benda screenshot. Screenshot pada. Sebelah. Okey. Saya on lah cara nak menjawab ni. Okey, kelas. Berapa tadi? 20,000. Okey. 20,000 lah. Okey, yang ini kalkulator ni saya tunjuk lah kat sini. 20 tu So 1000. 1, 2, 3. Okey. Kita darabkan dengan buka kurungan berapa tadi 0.03. Okey. Baru masuk ke? Okey. Kita darabkan dengan 0.03 tutup kurungan kuasa 2. Kuasa 2 lah kat sini. Kalau ada kuasa 3, kita terpaksa pakai benda yang macam ni. Okay, segitiga ni. Okay, kita tekan sama dengan. Okay, Zaz. Kita dapat jawapan yang pertama. So, kita bahagikan dengan 0.15 kuasa 2. Okay, answer ni kita bahagikan dengan 0.15 tutup kurungan kuasa 2. Okey, maka kita akan dapat 800. Okey saya harap awak faham macam mana nak menggunakan kalkulator. Sebab kalau dalam kelas yang normal, kelas yang face to face, contoh soalan tu saya memang pergi laju lah. Sebabnya saya dapat tengok depan mata saya, awak kira pakai kalkulator, setiap seorang saya akan pergi tengok. Okay, dapat tak pada jawapan kalkulator kamu? Dapat tak? Saya pergi seorang-seorang lah. Okay, sebab saya nak tengok kamu tekan kalkulator, nilai yang kamu dapat. Okay, tapi sebab kita face to face, dalam online dia, okay, saya harap awak dapat tekan kalkulator sendirilah. Walaupun awak rasa, alah senang je, nanti bila nak ujian ke apa ke, nanti belajar lah. Tak, benda ni kena awal awak pupuk cara untuk mengira pakai kalkulator. Mungkin masa sekolah menengah dulu, awak dah terror lah pakai function-function yang ada dalam kalkulator ni. Tapi macam saya jugalah, bila kita dah cuti 3-4 bulan, lupa sebenarnya, lupa. Okay, macam mana cara nak ingat, saya tunjuk dalam video ni. Okay, senang. Alright, kita teruskan dengan
pelajaran kita yang seterusnya. Jang. Okey. Oish. Apa pula ni? Okey. Untuk bahagian yang pertama tadi, kita dah kenal dengan rumus untuk P sama dengan F per A. Okey. P sama dengan F per A. Lepas tu kita dah kenal rumus yang kedua iaitu P sama dengan rho GH. Okey, alat yang kita dah kenal ialah alat barometer. Yang mana barometer tu adalah untuk mengukur tekanan atmosfera. Kemudian kita dah tengok pada penggunaan tangki. Tangki tu menunjukkan adanya bendalai dalam tangki tu. Dan dalam tangki tu ataupun dalam takungan tu kalau ada penyelam, berapa tekanan yang dialami oleh penyelam. Disebabkan oleh berat bendalai. Okay? Disebabkan oleh ketinggian bendalai di atas penyelam. Okay? So, point of reference dia ialah pada aras permukaan bendalai. So, kalau permukaan bendalai pada tangki, tangkilah. Kalau pada laut lah. Okay, dan yang kedua, kita tengok pada penggunaan untuk rumus P sama dengan F per A dan juga P sama dengan rho GH, alat untuk mengangkat beban. Yang mana sebelah ni diameter dia kecil. Okay, yang sebelah kat tepi lagi sebelah kanan, diameter dia besar. So, diameter kecil ni dan diameter besar, kita boleh gunakan persamaan tekanan sebelah kiri mesti sama dengan tekanan sebelah kanan. Okey, itu pelajaran yang tadi. So, untuk pelajaran yang seterusnya, pressure measurement in liquid. Okey, tekanan bendalai dalam, tekanan untuk pengukuran tekanan dalam bendalai. Alat ni nama dia piezometer. So, piezometer ni side view dia yang macam ni. Okay, front view dia macam ni. Mana gambar kita nak tengok ni? Sekejap saya tunjuk. Saya tunjukkan yang ini. Tab ke apa benda ni? Bukan. Kan. Okay, saya nak tunjukkan yang ini. Saya ambil gambar tadi lah. Okay, ni dia. Okey, untuk gambar ni kalau awak tengok, ini contoh lah sebatang pipe. So kalau tengok kenapa ke dalam apa ni, pipe ni dia nampak pelik kat bahagian sini. Tak apa, yang tu awak belajar kemudian. Anggapkan pipe ni adalah lurus. Okey, pipe ni adalah lurus. Ini alat yang kita ada dekat lab. Lab hidrolik sekarang. Okey, nanti awak belajarlah dia punya lab penggunaan alat ni dalam semester 4. Okey, pada pipe ni kita simulasikan sebatang pipe yang mana pipe ni dia ada dia punya lubang-lubang dekat bawah, dekat atas ni. So lubang dekat atas ni akan dicantumkan dengan satu tube. Tube ni akan dimasukkan ke dalam satu pad ni ataupun panel ni, dan panel ni ada dia punya meter dia lah. Okey, ini contoh yang agak banyak lah. So sebenarnya kalau saya nak tunjukkan satu contoh, ini adalah side view untuk penggunaan manometer. Manometer tu apa? Manometer tu ialah tube kecil yang dimasukkan ke dalam sebatang pipe yang digunakan untuk mengukur tekanan dengan cara mengira nilai H, ketinggian cecair yang dinaiki oleh ketinggian cecair yang naik masuk dalam tube ni, dan juga nilai G. Okay. So P sama dengan rho GH. Rho tu adalah rho air lah. Rho cecair yang masuk dalam bendalai ni, dalam pipe ni. G ialah 9.81, H dia ialah ketinggian benda ni, ketinggian cecair yang masuk ke dalam tube ni. Kenapa ada banyak? Ni adalah untuk tujuan pembelajaran mengenai apabila saluran pipe ni dia mengalami perubahan luas. Ni luas ni sekata, luas sini sekata, yang ni kecil sikit. Yang ketiga ni kecil sikit, lagi kecil daripada sebelah. Lagi kecil daripada sebelah kanan.
Yang ini adalah pipe yang paling kecil. Pipe yang paling kecil ni dia ada tekanan dia. So, tekanan dia makin lama makin tinggi. So H kat sini makin lama makin tinggi. H kat sini lebih tinggi daripada yang sebelah sini. Sebelah sini dan seterusnya. Tapi kat sini buka balik. Buka balik, kat sini pun buka balik. So nilai yang tinggi ialah yang ini. Nilai yang rendah yang ujung-ujung lah. Ujung sebelah kiri, sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Ada tak contoh lain? Ada. Okey, untuk contoh lain, contoh tadilah, okey. Yang ini adalah dia punya panel je. Ataupun kat sini ada tulis bank. Bank ni maksudnya dalam panel ni ada tube lah. So tube ni kita akan tengok dia punya ketinggian air dia ada berapa. Okey, ni alat ni adalah untuk mengukur aliran air. Okey, penggunaan lain untuk manometer yang kecil ni lah. Okey, ni tube. Tube ni ada berapa manometer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 manometer. Setiap 6 tube manometer ni dia ada dia punya ketinggian dia. So ketinggian ni merujuk kepada tekanan yang berada pada titik sekian. Titik ini titik-titik pada bahagian bawah tube ni. Okey. Sama juga macam ni. So untuk H kat sini mengukur kepada tekanan kat sini. Tekanan kat sini dan seterusnya. So tekanan kat sini berbeza lah disebabkan oleh perubahan luas pada pipe. Ada contoh lain. Ini pun sama. Contoh tadilah gambar ni saya ambil gambar dekat. Yang ni pun sama. Yang ni tujuan dia adalah untuk mengira geseran lah yang berlaku dalam pipe. Tapi konsep dia sama iaitu mengukur tekanan pada sebatang pipe. Tapi tube manometer kat sini dia ke bawah. Boleh ke? Boleh. Okey. Sebab satu pipe ni bila kita sambung titik A, kita sambung titik B, air yang ada, cecair yang ada dalam ni akan berubah ketinggian dia. Perbezaan ketinggian itu yang kita gunakan untuk mengira tekanan. Okey. Jadi kat sini nilai paras air kat sini, yang dekat sebelah kiri paras air dia kat bawah. Paras air bawah, paras air tinggi, kita dapat dia punya H. Itu adalah tekanan dia. Ini pun sama jugalah. Yang ni alat ni saya rasa dah tak guna dah. Okey, dah lama sangat. Okey, tu adalah manometer yang ada pada radas. Tapi untuk kelas kita, saya tunjuk yang ini saja. Okey, side view dengan front view. Saya nak tunjuk gambar saya, bukan gambar lah. Apa yang saya tunjuk dekat whiteboard. Okey. Ni tadilah RAM tadi. Ini berapa tadi ya? 150 mm. Yang ini 30 mm. Yang ini contoh tadilah. Okey, contoh berapa tadi? 4 ke 5. Contoh 5. So contoh 5 ini kalau kita tengok daripada pandangan atas. Pandangan atas dia macam ni. Yang ini F. Yang kita tekan. Yang ini W. Yang dia ternaik ke atas. Okey. So ini contoh 5 tadi. Sekarang ni saya nak cerita pasal yang ni. Okey, manometer ni. So pada tube manometer ni kalau kita tengok daripada pandangan sisi, kat mana kita ukur? Kita ukur biasanya kalau dalam konsep lah. Kita buat satu garis imajinasi ataupun titik tengah bagi garis pipe ni dengan dotted line. So ini adalah H. Tuan, Yo. tak nampak. Tak nampak. Sekejap. Dia punya autofocus dia tu lain sikit. Okey. Jauh. Jauh he. Jauh. Saya nak dekat pun komputer saya memang macam ni. Longak lah lagi. Tak boleh longak lah. Dah tak boleh longak lah. Okey. Konsep dia yang ni. Berapa dia punya ketinggian? Ialah H. H. Saya lukis besar-besar H. Pelik pula H. Okey. So dalam ni cecair mengalir daripada sebelah sana ke sebelah sini. So
Apabila kita alirkan sesuatu cecair, kita letakkan tube yang boleh nampak isi dalam tu lah naik ke atas. So cecair ni dia akan naik ke atas dan menunjukkan satu nilai ketinggian. Ketinggian ni biasanya kita akan rujuk dia daripada tinggi sampai ke bahagian tengah. Bukan tinggi kat sini sampai ke bahagian kat sini. Okey? Daripada atas sampai bahagian tengah pipe. Okey? Daripada atas sampai bahagian tengah pipe. Boleh nampak lah tu. Ataupun kalau saya tunjuk kat gambar ni, gambar yang macam ni, saya ambil satu benda, saya letak kat sini, kat tengah-tengah ni ialah pipe yang titik tengah dia dotted line, ada cecair kat atas ni. Lepas tu cecair kat atas ni kalau kita ukur daripada bahagian atas sampailah pada bahagian tengah pipe. Ini untuk side view. Kalau front view kita nampak macam ni lah. Okay, daripada gambar tadi kita nampak macam ni. Okay, if a liquid of density rho mengalir melalui pipe dengan pipe ni lah. Okay, so tekanan bendalir boleh diukur ataupun disukat dengan cara memasang piezometer. Piezometer benda yang macam ni. Ini nama dia piezometer. Piezometer ataupun manometer. Pun boleh lah. Okey, yang mana ianya adalah tube. Yang tube ni kita tengok pada pipe ni. Okey. Okey, the liquid ataupun bendalir yang ada dalam piezometer ni, yang batang kecil ni, dia akan naik ke atas bergantung kepada aliran bendalir. Kalau aliran bendalir tu laju, H dia akan tinggi. Kalau bendalir yang mengalir dalam pipe ni hal laju dia rendah, H dia pun akan rendah. Okey. Dan diukur melalui titik atas hingga ke pipe tengah ataupun pipe center line. Center line ni maksudnya titik tengah pada pipe lah. Okey. So titik tengah pada pipe ni kita tak nampak dia, tapi kita boleh buat dengan anggaran. Kalau soalan dia bagi diameter pipe ni berapa, katakan 4 cm. So titik tengah dia ialah 2 cm ke atas, 2 cm kat bawah. So kita titik tengah dia kita ambil 2 cm. Okey, kat tengah-tengah ni. Kat tengah-tengah ni. Tak adalah pula benda tu apa pad yang boleh lukis-lukis, conteng pakai PowerPoint ke pakai PDF ke. Saya tak ada benda tu. Saya tak minat. Okay. Alright. So bahagian atas ni biasanya terdedah kepada atmosfera lah. Okay. Kalau nampak kat sini dia tertutup. Tak. Sebenarnya dia terdedah kepada atmosfera. Kenapa tutup? Sebab benda ni pipe dia panjang. Dia panjang macam tadi lah. Okay. Pipe dia tu dia tinggi. Sebab mungkin untuk mengukur tekanan tu tinggi sangat. Kalau pipe tu pendek nanti cair dalam piezometer ni ataupun manometer ni dia akan tumpah. Untuk mengelakkan dia tumpah, kita kena buat dia tinggi. Alasan dia macam tu lah. Okay. Pressure dalam pipe, dalam titik tengah pipe ni diukur dengan menggunakan rumus rho GH. Okay. Rho GH. Ini dia. Okay, rho GH. Dan untuk rho GH tu, kita gunakan unit Newton per meter square. Okay. Okay, dan digunakan untuk mengukur tekanan yang positif dan tekanan yang kecil sahaja. Ada ke tekanan negatif? Ada. Okay, ada. Contoh dia nanti kita akan tengok dalam soalan-soalan yang seterusnya. Okay, contoh yang mudah untuk piezometer ni. Ada rumus dia, sama sahaja rumus dia. P sama dengan rho GH. Okay, jika dalam pipe ni bendalir itu mempunyai ketinggian H meter ni, piezometer ni ialah 30 cm. 30 cm. Kita tukar kepada meter, iaitu 0.3 meter. Okay, so 0.3 meter tu maklumat yang pertama. Maklumat kedua tak ada. So, maklumat kedua inilah dia sebenarnya. Okay. Maklumat kedua ialah yang air tu. Jika bendalir dalam pipe itu ialah air. Air, dia tak cakap air apa? Air laut. Kalau air laut, kita guna rho sama dengan 1023
1025, 1028 ataupun dia tak cakap sea water. Dia cakap water je. Kita ambil 1000. Jangan risau. Kita ambil nilai 1000. So P sama dengan rho GH, rho 1000 darab 9.81 darab 0.3. 0.3 ni ialah tekanan yang ada dalam pipe yang ditunjukkan oleh nilai H yang dekat whiteboard yang saya tunjuk ni. Okey. Nanti saya ambil gambar lah dan saya masuk dalam group WhatsApp. So, tekan-tekan kalkulator, awak dapat 2943 Newton per meter square. Okey. Newton per meter square. Okey. Sebagai latihan, saya nak awak buat soalan 3. Soalan 3. Soalan 3 ni adalah contoh untuk pelajaran kita tadilah. The pressure at a point in a pipeline diukur dengan tube piezometer ataupun piezometer ataupun manometer. Okey. Soalan minta tentukan ketinggian bendalir ataupun cecair yang ada dalam pipe tu jika ada 3 keadaan. Keadaan A, jawapan A. Keadaan A ni rho dia 1000. Okey, rho dia 1000. Okey, rho kat sini 1000. P dia bagi kat sini. Maka dia minta kita cari nilai H. Straightforward. Tapi straightforward tak straightforward pun, P sama dengan rho GH, H tu awak jadikan sebagai tajuk. Jawapan dia yang ini. Okey, jawapan dia yang itu. B. The liquid is oil. Yang mana spesifik gravity dia ialah 0.88. Maka 0.88 ni awak tukarkan kepada gravity biasa, kecepatan biasa, iaitu awak darabkan dengan 1000. Okey? 0.88 darab 1000, awak dapat 880 kg per meter cube. Tekanan dia bagi yang ini. Okey, cara kerja dia sama macam A. Yang ketiga, ketepatan berbeza. A, B, C berbeza. Ketepatan untuk mercury, dia bagi specific gravity ataupun relative density. Saya nak biasakanlah awak tengok benda ni. Benda ni sama tak dengan benda ni? Sama, benda yang sama. Iaitu 13.6. So darabkan dengan 1000. P sama dengan 22.6. Jadikan H sebagai tajuk. P per rho G. Jawapannya yang ini. Okay. So yang ini saya minta awak buat sebagai latihan. Untuk malam ni. Okay. Sebab kita ada kelas nanti pada hari Khamis esok. Okey, hari esok. So saya harap awak dapat buat latihan dan latihan yang ketiga tu. Okey. Latihan yang ketiga supaya awak dapat memantapkan pemahaman penggunaan rumus untuk P sama dengan rho GH. Okey. Tapi kena ingat jangan dilupakan rumus P sama dengan F per A. Okey, harap-harap boleh buatlah soalan tu. Sebabnya soalan tu dia straightforward, cuma nampak anak dia banyak. Jangan risau, anak banyak. Kalau knowledge kita cukup tak apa. Okey, boleh buat soalan tu. Okey, sampai D ke, sampai E ke, tak apa, boleh buat. Okey, sebab awak dah faham untuk menggunakan rumus P sama dengan rho GH. Okey, faham guna cara kalkulator? Tu awak belajar sama-sama kawan awak lah. Sebenarnya untuk penggunaan kalkulator ni dalam subjek ni amat kritikal lah. Okay, kalau awak salah tekan nilai, salah tekan, boleh mendatangkan kerosakan pada markah awak nanti. Alright, saya ingat sampai di sini sahaja dahulu kelas kita pada pagi ni. Semoga awak mendapat iktibar daripada penggunaan rumus
P sama dengan rho GH dan juga P sama dengan F per A. Okey, kalau tak ada apa-apa untuk kelas kita kali ini, saya ucapkan terima kasih kerana hadir. Kita ada lebih kurang dalam 28 orang, 29 orang. Mungkin ada seorang tu dia guna 2 akaun, saya tak pastilah. Saya harap siapa yang tak ada dalam kelas tu, walaupun awak boleh study sendiri, kalau tengok balik YouTube saya, kalau boleh jangan rugikan masa awak, okey? Sebab ada subjek lain yang awak nak kena study juga. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih dan boleh bersurai. Assalamualaikum. Kebetulan, terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Tuan. Waalaikumsalam. Cik Wan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Cik Wan. Ya. Maaf dia, saya masuk lambat tadi. Tak apa. Okey. Tengoklah balik nanti rancangan pada minggu ni. Okey, terima kasih, boleh bersurai. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Terima kasih Cik. Thank you, Tuan.